Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar Pak Suhara? Anda semua kat sana sihat-sihat ya, sihat-sihat selalu dan sihat, ceria, bahagia dan tenang ya dalam hidup mengarungi kehidupan-kehidupan yang semakin mencabar dari masa ke semasa ni ya. Baik, dalam siri yang kali ini kita akan membincangkan apakah kepentingan motivasi ya. Apakah kepentingan, apa pentingnya motivasi dalam kehidupan kita ya. Dan bagaimanakah motivasi itu boleh berubah ya, daripada satu tahap kepada satu tahap yang lain. Ini ada dua isu yang kita nak bincangkan ya. Dan tidak dinafikan ya, siapa pun tidak dapat menafikan bahawa motivasi merupakan faktor yang sangat kritikal ya untuk kita meneruskan kehidupan kita, meneruskan kerja kita, meneruskan pembelajaran kita, meneruskan ibadat kita ya, meneruskan perhubungan kita, meneruskan kerja-kerja kebajikan yang kita sedang jalankan sekarang ya. Kerana unsur motivasi itu menjadi satu force ya, menjadi satu daya, menjadi satu penggerak yang membolehkan kita untuk terus memajukan diri, berkembang dan mencapai kejayaan, kecemerlangan dalam apa sahaja yang kita lakukan ya. Jadi secara umumnya kita boleh katakan bahawa kita tidak boleh menafikan bahawa motivasi merupakan faktor yang terpenting ya untuk kita mencapai apa-apa sahaja cita-cita, apa-apa saja impian yang kita harapkan dalam kehidupan kita ya. Baik, kalau kita perhatikan ya dalam konteks kepentingan motivasi ni ya. Yang pertama ya, motivasi itu membantu kita ya, membantu kita untuk kita mencapai ya matlamat peribadi kita. Semua orang ada matlamat peribadi ya. Setiap tahun kita ubah kita punya azam, kita punya cita-cita, kita punya matlamat, keinginan kita ya. Ada yang bersifat jangka pendek, ada yang bersifat jangka panjang ya. Dan untuk kita mencapai matlamat peribadi kita tadi, salah satu faktor yang penting yang perlu ada dari kita ialah motivasi ya. Dorongan, semangat kan, iltizam, itu perlu ada. Begitu juga kalau kita bekerja ya, kita juga nak mencapai ya matlamat organisasi kita ya, dan kita merupakan penyumbang ya kepada prestasi dan juga produktiviti organisasi ya. Dan kalau kita sebagai pekerja, kita menunjukkan motivasi yang tinggi, kawan-kawan kita, rakan sekerja juga mesti kita akan dapat membantu organisasi kita mencapai prestasi dan produktiviti yang tinggi juga. Kalau kita belajar macam itu jugalah ya, kita dapat meningkatkan kita punya pencapaian akademik dan juga pencapaian keseluruhan ya, sekolah kita ke college kita ke universiti kita sebagai satu organisasi ya. Baik, yang kedua, motivasi ini juga penting untuk kita mengubah tingkah laku dan juga pembangunan bakat ya. Kita faham ya dalam sejarah hidup kita kan. Kadang-kadang dulu kita nakal ya, sekarang dah jadi baik. Dulu kita malas, sekarang kita dah jadi rajin kan. Dulu kita buat kerja biasa-biasa je, sekarang kita buat kerja penuh tumpuan, penuh serius, penuh perancangan ya. Dah macam-macam lah ya usaha kita lakukan. Jadi kita sentiasa nak mengubah ya, tingkah laku kita daripada baik kepada lebih baik. Dan ini perlukan satu bentuk force ataupun satu bentuk dorongan ya. Begitu juga bakat ya. Ya. Ada orang yang punya bakat dan dia nak kembangkan bakat dia ya. Untuk mengembangkan bakat perlukan satu force, perlukan satu daya, perlukan satu desakan. Ini kita kata pentingnya motivasi ya. Okey. Dan yang ketiga ialah peningkatan prestasi dan produktiviti. Ini kalau kita bekerja. Ya, kalau kita bekerja, kita nak meningkatkan prestasi jabatan kita, syarikat kita. Kalau kita bekerja sendiri pun sama jugalah. Kalau kita berkebun pun sama juga ya. Kita tanam satu jenis pokok je. Tanah ada 2, 3, 4 ekar kan. Jadi sama juga prestasi. Kalau kita dalam konteks ibadat sama juga ya. Prestasi ibadat kita ya, kita nak tingkatkan. Takkanlah dulu kita baca Quran satu hari 5 ayat, dah 10 tahun 5 ayat juga. Kita nak jadikan 1 muka surat ataupun kita nak jadikan 2 muka surat ataupun 10 muka surat. Dan kita nak tingkatkan prestasi ibadat kita. Samalah ya. Jadi itu perlukan satu daya, perlukan satu desakan, perlukan satu dorongan ya. Baik, yang keempat ialah peningkatan minat dan komitmen. Ya. Jadi bila kita buat sesuatu kerja, sama ada kita belajar, kita bekerja, kita beribadat, kita buat kebajikan ya, apa saja yang kita lakukan ya, dia memerlukan minat. Ya, dia memerlukan minat dan juga komitmen ya. Untuk kita meningkatkan minat dan komitmen kita ya, dalam aktiviti yang kita sebutkan tadi, dia perlukan satu daya, dia perlukan satu dorongan, dia perlukan satu semangat. Inilah pentingnya motivasi. Dan yang kelima ialah kepuasan diri dan perhubungan. Ya.
Dan oleh kerana kita ni merupakan hidup dalam lingkungan sosial, ya. Kita ada keluarga, ada adik, ada anak, ada isteri, kita ada jiran-jiran, ya. Kita ada masyarakat, kita ada ahli karya, kita ada kumpulan-kumpulan belajar, kita ada rakan sekerja, ya. Kita berada dalam lingkungan sosial dan kita nak jaga hubungan kita dengan rakan-rakan ini untuk menjadi lebih baik. Jadi untuk kita memelihara atau meningkatkan kualiti, ya, perhubungan kita dan kepuasan kita, ya, dengan lingkungan kita tadi, ia juga memerlukan dorongan, memerlukan semangat, memerlukan daya, memerlukan kuasa untuk kita tingkatkan kualiti perhubungan kita tadi, ya. Baik, jadi kita katakan tadi bahawa, ya, dalam kita menjalani, ya, kehidupan kita, ya, dari masa ke masa, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ya, kita dapati, ya, di banyak tempat, di banyak situasi, di banyak keadaan, ya, kita memang memerlukan motivasi, ya. Bahkan kita nak makan pun kita perlukan motivasi. Cuba anda bayangkan kalau orang tu sakit, ya, nak makan pun dia tak lalu, nak minum tak lalu, kena ada orang bagi semangat, ya. Pakcik, makanlah pakcik, ya. Sikit pun tak apa. Kalau pakcik tak makan nasi, ni makan biskut dia. Pakcik suka biskut dia, kan, ya. Jadi nak makan tu pun perlukan daya, perlukan satu semangat, perlukan satu dorongan. Kalau dia tak ada dorongan diri, orang lain kena bagi dorongan kat dia, makan, ubah dan sebagainya, ya. Baik. Sekarang kita lihat pula bagaimanakah motivasi itu boleh berubah, ya, daripada satu peringkat ke satu peringkat kalau kita melakukan sesuatu aktiviti, ya. Kita cuba tengok macam mana. Baik, kalau kita perhatikan dalam graf ni, ya, biasanya kalau kita buat sesuatu aktiviti, ya, dia ada permulaan dia. Kalau kita bekerja umpamanya, ya, kalau kita belajar, kita semester 1, semester 2, 3, kan, ya, di kolej, di universiti, di sekolah semua, kan. Kalau kita bekerja, katakanlah kita bekerja di syarikat A ataupun jabatan A, ya. Bila kita masuk kerja dulu, kita tak banyak tahu budaya kerja, sistem, filing lah, apa benda semua banyak kita tak tahu. Jadi itu menjadi satu cabaran bagi kita. Ya. Dan Pak Su dah perhatikanlah, dah 30 tahun Pak Su bekerja dulu, kan, ya. Pak Su perhatikan orang-orang yang baru datang mendaftar diri kerja, kan. Motivasi dia tinggi, semangat dia tinggi, ya. Kita suruh buat satu, dia buat 10. Ya. Kerana apa? Kerana ketika itu dia berada dalam tahap cabaran. Ya. Mencabar benda tu, ya. Mencabar dia. So, apabila ada unsur-unsur cabaran ni, semangat kita akan meningkat. Motivasi diri kita akan meningkat, ya. Begitu juga kalau katakan di tahap yang kedua, ya. Kita dah semakin faham, semakin cekap, ya. Semakin biasa, ya. So, apabila kecekapan kita meningkat, motivasi kita juga akan meningkat, ya. Dengan cabaran dan juga peningkatan kecekapan tadi, motivasi diri kita akan meningkat, ya. Dan sampai kepada tahap yang fasa yang ketiga ni, ya, kita menjadi lebih kompeten, ya. Banyak pengetahuan, kemahiran, ya, sikap-sikap yang sesuai, nilai yang sikap sesuai, image diri yang positif, trait-trait personality yang menyokong, ya, dan juga motif-motif. Ya, semua orang buat kerja ni ada motif. Semua tingkah laku mesti bermotif. Tak ada yang kata tak ada motif lah, mesti ada motif. Ya. Jadi ini semua berkaitan dengan kompetensi. Jadi kalau seseorang itu sudah dalam keadaan kompeten ataupun sangat kompeten, motivasi dia juga akan meningkat. Ya. Tetapi kita akan jumpa satu keadaan, ya, di mana kerja-kerja kita tu menjadi rutin. Dia jadi biasa. Kalau kita menarik. Kalau kita buat kerja. Kalau kita buat satu benda je, dia jadi biasa. Dah tak ada cabaran lagi. So, apabila sesuatu aktiviti itu sudah menjadi rutin, dia punya graf nampak turun. Motivasi kita menurun, semangat menurun. Hai Pak Su, dulu kami semangat Pak Su. Apa saya nampak hujung-hujung sejak akhir ni macam macam tak apa nak semangat je. Sebab kerja dah jadi rutin. Jadi apa nak buat? Apa nak buat kalau satu benda tu dah jadi rutin? Mudah saja, ya. Kita patah balik kepada fasa 1, fasa cabaran. Kita ubahlah cara kita buat kerja. Ya. Dulu kita belajar cara biasa, sekarang dah online. So cabaran, kan? Kita pun jadi semangat. Ya. Cikgu-cikgu bersyarah-syarah, kan? Bukan saja. Bahkan orang kerja pejabat pun, ya, work from home, kan, ya.
kita dah menjadi satu cabaran baru. So, kita pun bersemangatlah nak belajar itu, belajar ni, internet lah, apa benda, aplikasi tu, aplikasi sistem tu, sistem ni. Banyak benda nak belajar. So, kita bersemangat balik. Maknanya kalau benda dah jadi rutin, kita ubah, gunakan beberapa kreativiti, inovasi, kita ubah balik supaya benda itu menjadi cabaran. So, kita bersemangat balik. Putaran ni akan sentiasa berlaku dalam kehidupan kita. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan dan saudara-saudari yang saya muliakan, kita hendaklah pastikan, kalau kita dah rasa diri kita, motivasi kita dah mula menurun, tu maknanya dah rutin tentu. Itu dah rutin lah kan. Samalah, kita dah biasa baca Quran satu muka surat tiap-tiap hari. Sekejap je, sampai 5 minit dah habis. Dah jadi rutin. Naikkanlah jadi 2 muka surat, naikkanlah jadi 5 muka surat. Dulu kita bagi sumbangan derma-derma ni kan, RM1 je. Sekarang buatlah RM10. Cabarlah sikit. Bagilah RM50. Tolonglah banyak sikit kan. Buatlah inovasi sikit, buatlah macam-macam. Kalau kita belajar, kita juga kita kena kreatif dalam belajar. Kita bekerja pun kita kena kreatif dalam bekerja supaya benda itu tidak jadi rutin. So, dengan cara itu, kita akan sentiasa berada pada fasa yang pertama tadi. Fasa cabaran, fasa kecekapan dan fasa kompetensi. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.